Hari ini kita akan cuba memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu Zafir doakan mudah-mudahan anak-anak berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing. InsyaAllah pada hari ini kita akan melaksanakan aktiviti yang kedua, iaitu hari ini kita akan cuba memilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Aktiviti kita ini secara keseluruhannya, anak-anak dekat sini perlu menaakul bahan untuk mendapatkan sesuatu perkataan. Apa maksud dia? Contoh dia macam ni lah anak-anak. Kita gunakan sesuatu peralatan, contohnya macam pisau. Kita gunakan pisau tu untuk apa? Kita gunakan untuk memotong, kita gunakan untuk menghiris dan sebagainya. Okey, baik, untuk aktiviti hari ini kita akan laksanakan perkara tersebut, yang mana kita akan pilih apakah perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan kepada kita. Baik, aktiviti 2 ini terdapat dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid yang kedua yang warna merah tu, pada muka surat 2 dan 3. Okey, jangan risau, insya-Allah hari ini Cikgu Zafir akan bantu anak-anak. Kita akan buat secara bersama-sama. Baik, kalau kita perhatikan pada gambar yang pertama, ini gambar yang pertama. Kalau anak-anak rajin, anak-anak boleh warnakan warnakan cantik-cantik. Mari kita baca petikan ataupun ayat dia. Okey, makcik leha, ada tempat kosong dekat sini, dan kemudian kita diberikan 2 perkataan, iaitu memerah dan juga mengupas kelapa. Makcik leha, apa dekat sini? Memerah ke atau mengupas kelapa? Memerah ni apa dia anak-anak? Okey, memerah ni Cikgu Zafir bagi contoh macam anak-anak ambil span, masukkan dalam bekas air, kemudian span itu kita perahkan dia. Itu maksud perah. Okey, kemudian mengupas ni apa pula? Okey, mengupas ni macam kita nak membuang kulit sesuatu buah. Contohnya kita nak kupas buah kelapa, kita nak kupas buah limau, pisang, dan sebagainya lah. Kupas ni maksudnya kita nak tanggalkan kulit dia, kita nak buang kulit dia. Kalau perah macam cikgu sebut tadi tu, kita ambil span, masukkan dalam bekas air, kemudian kita perahkan dia. Ataupun baju yang basah, kita perahkan dia. Jadi dekat sini anak-anak, rasanya pada gambar yang pertama ni Makcik Leha sedang buat apa? Pandai. Jawapannya adalah memerah. Jadi kita pilih perkataan memerah. Cikgu highlightkan memerah. Macam ni, memerah. Okey, nanti anak-anak tulis dekat sini. Okey, memerah. M-E-M-E-R-A-H. Memerah. Okey, boleh dapat anak-anak Okey, mari kita tengok gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ini diberikan ayat begini. Makcik Leha membasuh apa? Beras ke nasi? Dalam kes ini, dalam gambar ini, situasi dia nak tunjukkan kepada kita sebenarnya Makcik Leha ni dia nak buat nasi lemak. Okey, rasanya bila beras ni macam mana? Beras ni macam gini macam gambar yang cikgu tunjukkan sekarang. Kalau nasi ni macam mana?
Nasi ni macam ni. Okey, yang macam cikgu tunjukkan gambar. Okey. So, jadi dekat sini ada ke orang basuh nasi? Tak ada kan? Nasi itu adalah beras yang telah siap dimasak. Sebelum kita nak masak nasi, sebelum kita nak makan nasi, beras tu perlu dibasuh terlebih dahulu, kemudian baru kita masakkan dia. Barulah boleh jadi nasi. Jadi apakah jawapan yang sesuai dekat sini? Boleh ke Makcik Leha membasuh nasi? Tak boleh kan? Jawapan yang sesuai ialah Makcik Leha membasuh beras. Okey, jawapannya beras. Cikgu warnakan hijau dekat sini. Beras. Jawapannya ialah beras. Jadi anak-anak tulis saja beras. B E R A S. Beras. Senang kan anak-anak? Okey, mari kita tengok soalan yang ketiga. Gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Nampak tak dekat sini? Dekat sini dia kata Makcik Leha memasak apa? Gulai atau sambal ikan bilis. Gulai ni apa anak-anak? Sambal ni apa anak-anak? Okey, gulai ini pada kebiasaannya sesuatu yang berkuah, okey, dan sesuatu yang dimasakkan dengan daging, dengan ayam, kambing. Kalau sambal ni dia macam pedas sikit. Biasanya kita letak ikan bilis, boleh juga letak ayam, boleh juga letak daging, tak jadi masalah. Tetapi sambal ini sesuatu yang pedas lah, rasanya pedas, dan pada kebiasaannya kalau macam nasi lemak, dia disesuaikan dengan sambal. Jadi dia tak boleh disesuaikan dengan gulai. Okey, tapi Cikgu Zafi tak tahulah ada dalam kalangan kita makan nasi lemak dengan gulai. Gulai ni yang Cikgu Zafi faham dia macam kuah kari, kan, dan sebagainya. Biasanya dimasakkan dengan daging, dia berkuah. Kalau sambal ni dia rasanya agak pedas sikit, dan dia macam ada kuah sikit, tapi dia tidak terlalu berkuah macam gulai, berair macam gulai tu. Okey, jadi jawapan yang sesuai dekat sini apa dia? Kalau kita makan nasi lemak mesti ada apa? Sambal kan? Macam anak-anak makan dekat sekolah, ingat tak waktu sesi bersemuka waktu kat sekolah kan, pakcik kantin hantar makanan naik sampai tingkat 2, tingkat 3, hantar makanan nasi lemak supaya anak-anak boleh makan di dalam kelas. Jadi jawapan yang sesuai sambal. Okey, jadi cikgu gunakan warna oranye pula. Sambal. Okey, jawapan yang betul ialah sambal ikan bilis. Sambal. S-E-M-B-A-L. Sambal. Okey, mari kita teruskan kepada gambar yang seterusnya. Lupalah, ni nombor 5. Ni nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 3 yang di sebelah kanan ini. Baru Cikgu Zafi perasan. Minta maaf anak-anak. Okey, selepas dia basuh beras, barulah dia pergi kepada gambar yang ketiga. Itulah Cikgu Zafi pelik juga. Lepas basuh beras terus masak sambal. Okey, minta maaf Cikgu Zafi terlepas yang nombor 3 ini. Okey, mari kita tengok yang nombor 3. Dekat sini Makcik Leha memasukkan apa? Santan atau air kelapa ke dalam periuk. Dekat sini anak-anak jangan keliru ya. Anak-anak jangan keliru santan dengan air. Okey, kalau kita nak masak nasi lemak, kita tak gunakan air kelapa. Air kelapa tu air yang kita buat minum tu. Kan biasa kalau kita pergi kedai ataupun pasar ada dijual air kelapa. Itu air kelapa. Nak masak nasi lemak, kita gunakan santan. Macam mana boleh dapat santan tadi tu? Hasil daripada kita perah kelapa tadi tu. Okey, kelapa dia macam warna putih-putih, kita perahkan, kita dapat dia punya santan dia. Santan dia warna putih. Jadi jawapan yang sesuai dekat sini, Makcik Leha memasukkan
Santan. Okey, kita warnakan biru semula. Santan. Nak masak nasi lemak kena guna santan bukan guna air kelapa. Santan kelapa. S A N T A N. Santan kelapa. Okey, seterusnya baru kita masuk gambar yang keempat. Gambar yang keempat, apakah yang sedang dilakukan oleh Makcik Leha? Mari kita baca ayat dia. Makcik Leha apa menjerang menanak nasi lemak. Okey, menjerang ni apa? Menanak ni apa? Okey, menjerang ni biasanya kita menjerang air. Menjerang air, maksud kita masak air. Okey, kalau menanak ini lebih kepada nasi, maksudnya kita nak masak nasi. Okey, menjerang air disesuaikan dengan menjerang air. Kalau menanak nasi, maksudnya kita nak masak nasi. Maksudnya dekat sini jawapan yang sesuai ialah Makcik Leha menanak. Okey, kita gunakan warna hijau. Menanak. Nanti anak-anak buat tahu Cikgu Zafir kongsikan maklumat kepada anak-anak. Jawapannya menanak. Apa maksud menanak? Maksudnya kita memasak nasi lemak itulah. Okey, kalau menjerang ni pun maksud dia macam memasak juga, tapi dia lebih kepada menjerang air, memasak air. Okey, Makcik Leha menanak. M-E-N-A-N-A-K. Jawapannya menanak. Okey, barulah kita masuk kepada gambar yang kelima tadi. Gambar yang kelima tadi. Okey, kita dah selesai buat. Okey, seterusnya kalau anak-anak perhatikan, rasanya yang ini apa anak-anak? Ada yang boleh teka tak? Biasanya kalau kita makan nasi lemak mesti ada apa? Pandai, mesti ada telur. Dekat sini Makcik Leha apa dia? Merebus atau mengukus telur. Yang mana yang sesuai? Okey, merebus atau mengukus. Okey, merebus bentuk dia macam nilah. Okey, biasanya kita merebus telur. Maksudnya kita masukkan sesuatu bahan itu, contohnya macam telur, kita masukkan dalam periuk yang berisi air, kita masukkan telur dalam tu, kemudian kita rebuskan dia. Mengukus ni contohnya macam kita masak sesuatu bahan itu dengan menggunakan uap air. Mengukus. Okey, contohnya kalau anak-anak pernah makan ikan siakap masak steam. Sedap kan? Ikan siakap masak steam. Sedap tu, Cikgu Zafir pun suka. Kan dia letak macam ada air perah lemon sikit, kemudian ada bawang putih kan. Itu contoh mengukus. Okey, mengukus. Kalau merebus, dekat sini apa yang sedang dilakukan oleh Makcik Leha? Makcik Leha sedang merebus. Okey, jawapannya ialah merebus. Dekat sini merebus. Cikgu Zafir tandakan dengan warna biru. Jawapan yang sesuai ialah merebus. M-E-R-E-B-U-S. Merebus. Macam tu. Mari kita tengok gambar yang ketujuh. Alamak, kali ini kita diminta untuk membina ayat lah anak-anak. Okey, tak apa. Dekat sini Cikgu Zafir akan cuba bantu. Walau bagaimanapun, anak-anak perlu memilih jawapan yang sesuai. Mari kita tengok gambar yang ketujuh. Kalau nasi lemak, mesti ada sambal, mesti ada telur. Rasanya ada tambahan hiasan lain pula. Maksudnya ada sesuatu hiasan ataupun makanan lain yang disajikan bersama dengan nasi lemak. Apa dia? Timun. Dekat sini Makcik Leha sedang buat apa? Dia gunakan pisau, dia buat apa ni?
Kan? Okey. Dekat sini Cikgu Zafi akan berikan dua jenis jawapan. Anak-anak perlu pilih. Okey, dekat sini ada dua jawapan. Anak-anak kena pilih nanti. Baik. Cuba cari apakah jawapan yang sesuai. Kalau dekat sini, okey, dia sedang Makcik Leha memotong. Satu lagi, Makcik Leha menghiris timun. Maksudnya ada dua jawapan dekat sini. Jawapan manakah yang sesuai? Makcik Leha memotong timun. Satu lagi, Makcik Leha menghiris timun. Yang macam cikgu tulis dekat paparan skrin sekarang. Makcik Leha memotong timun atau Makcik Leha menghiris timun. Cikgu Zafi nak anak-anak cuba jawab dan pilih jawapan yang sesuai. Okey, begitu juga dengan nombor 8. Apakah yang sedang dilakukan oleh Makcik Leha ini? Cikgu Zafi berikan tugasan kepada anak-anak untuk membinakan ayat yang sesuai dengan menggunakan perkataan yang betul berdasarkan gambar yang diberikan kepada anak-anak. Okey, baiklah. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Ada tugasan penting untuk anak-anak. Yang pertama, melengkapkan ayat pada gambar yang ke-7. Cikgu Zafi dah bantu tadi. Memotong timun atau menghiris timun, yang mana yang betul? Yang kedua, tugasan ataupun gambar yang ke-8 ini, anak-anak perlu cuba mengisi atau membina ayat yang sesuai berdasarkan gambar yang ke-8 ini. Baik, okey. Terima kasih anak-anak. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa turn in jawapan anak-anak di ruangan classroom kita. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.